وعلى آل سيدنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 25. Baris bawah sekali. وَالنَّكِرَةُ كُلُّ اسْمٍ شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ وَتَقْرِيبُهُ كُلُّ مَا صَلُحَ دُخُولُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ نَحْوُ الرَّجُلِ وَالْغُلَامِ. Baik, kita ulang sekali lalu daripada pembahasan kita sekarang ni. Jadi kita dah masuk bab na'at. Tengok muka surat 24, dia kata babun na'ti. Muka surat 24. An-na'tu tabi'un lin man'uti. Bismillah. An-na'tu tabi'un lil man'ut. Bermula na'at itu yang kita panggil sifat. Mengikutlah ia na'at itu akan man'ut. Man'ut ni kita panggil mausuf. Ajaran kena ingat tu, kita bagi tahu dah. Na'at kita panggil sifat, man'ut kita panggil mausuf. Benda sama. Jadi na'at itu mengikut akan man'ut. Mengikut tadi fi raf'ihi pada kelakuan rafa'nya, rafa' bagi man'ut. Jadi mengikut tadi tu pada kelakuan bagi man'ut. Kelakuan man'ut tu apa? Kelakuan pada ketika rafa'. Maka kalau dia rafa', na'at pun kena rafa' juga. Contoh kita kata Zaidun al-aqilu. Maka Zaidun tu dikatakan man'ut. Al-aqilu tu dipanggil na'at. Ataupun kita kata qama Zaidun al-aqilu. Pasal kalau taruh terus sambung tu ada nun kecil. Asalnya lah. Qama Zaidunil aqilu. Telah berdiri oleh Zaid. Zaid mana? Sifat dia al-aqilu yang berakal. Maka al-aqilu tu dibariskan dengan rafa'. Sebab apa? Kerana dia mengikut akan man'ut dia. Mana man'ut dia? Zaidun. Ni kita dah bagi tahu semalam. Qama Zaidun al-aqilu. Jadi al-aqilu ni dia panggil na'at. Maka na'at dia mengikut akan man'ut dia. Mana man'ut dia? Zaidun dipanggil man'ut.
Dah beritahu semalam dah. Maka man'ut ni kita panggil mausuf. Maka mengikut apa na'at ni? Mengikut pada ketika rafa'. Mana al-aqilu rafa'. Zaidun pun rafa'. Kita bukan kita kata Zaidun tu tanwin Ustaz. Al-aqilu tu dhammah. Itu tajwid. Tanwin dengan dhammah tu dimasuk dalam rafa'. Tu Habis. Tu yang dikatakan na'at itu mengikut akal man'ut. Semalam kita bagi takrif dia dalam lurah apa? Wasfus syai'. Apa semalam? Apa? Sana kat ini semalam? Wasfus syai'. Wasfu syai'i bima huwa fihi min khairin aw syarrin. Bima huwa fihi min khairin. Min ada min tu kan? Bima huwa fihi min khairin aw syarrin kan? Wasfu syai' itu pada lurah. Mensifatkan akan sesuatu dengan barang. Mensifatkan mensifatkan sesuatu, mensifatkan Zaid. Mensifatkan Zaid tu dengan apa? Bima, dengan barang, dengan berakal. Contohlah ataupun kita kata ini. Bola itu besar. Tu sifat juga. Bola yang besar. Ataupun kita katanya Alkitab Al-Kitabul Kabir, kitab yang besar. Maka kitab yang besar, jadi kita kata syai' itu kitab. Contoh wasfu syai' mensifatkan akan sesuatu. Jadi kita sifatkan bola dengan barang dengan besar. Yang adalah besar itu padanya pada bola. Tapi nak kata baik, kalau keluar baik tak ada tu. Betul juga kata kat ini baru semalam. Dia tak ada kelakuan baik, tak ada. Tapi cumanya kebanyakan sifat ni dia ambil dari segi umum tu sebenarnya. Takrif tu. Dia panggil takrif tu bukan, dia panggil takrif bil haddi tu. Kalau dia mantik, dia bukan takrif bil rasmi. Dia kalau takrif bil rasmi ni, kat ini kita dia takrif secara mudah-mudah. Itu mudah-mudah. Kalau bil haddi tu sepatutnya tak boleh, khairin syar'i tu tak ada. Sebab dia ada tulis haddi. Kalau haddi ni takrif bil haddi. Kalau macam ni memantik. Dia memantik ni kena, dia bab tarikh ni, bab definisi ni kena rujuk pada mantik. Dia ada takrif bil haddi, takrif bil rasmi. Kalau takrif bil rasmi, takrif mudah-mudah. Dia mudah-mudah je. Dia ambil pukul semua. Dia pukul rata je. Kalau bil haddi ni, takrif betul-betul memang tepat. Tu. Habis. Ni dia kata fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Pada ketika rafa'nya ataupun pada nasabnya ataupun pada khafatnya ataupun pada ma'rifah. Maka kalau pada ma'rifah, na'at ma'rifah, man'ut pun kena ma'rifah juga. Wa tankir dan pada nakirah begitu juga. Kalau na'at man'ut nakirah, na'at pun kena nakirah juga. Tu dia. Itu macam kata ta'rifi, bukan ta'rif tu, ta'rif dengan mana? Ma'rifah isim ma'rifah. Ada orang nak. Saya orang tanya wa khafdi dan ta'rif. Apa ta'rif? Ma'rifahnya. Isim ma'rifah tu lah. Wa tankirihi dan isim nakirahnya. Bukan tangkir dengan mana orang panggil apa? Enggan tu bukan. Bukan menafi tu bukan. Habis. Contoh dah ada dah. Taqulu qama Zaidun al-aqilu. Qama Zaidunil aqilu. Tu kepada ketika rafa'. Wa ra'aita Zaidanil aqila. Itu pada ketika nasab. Ajar Farida tengok berhati.
Wa marartu bi Zaidinil Akili. Itu pada ketika khafat. Mana khafat? Al-Akili. Kenapa baca Al-Akili? Kerana dia katakan sifat. Sebab apa baca Al-Akili? Kerana dia mengikut akan mausuf dia. Mana dia? Zaidin. Sebab apa Zaidin tu baca bahagian bawah? Sebab dia masuk huruf jar. Ni kita belajar dulu dah. Huruf jar. Ba tu panggil huruf jar. Habis. Ini sekali lalu Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Dan isim ma'rifah dia ada 5 perkara. Yang pertama, alismul mudmar. Isim mudmar ni dipanggil isim dhamir. Apa dia? Apa takrif bagi isim apa takrif bagi isim ma'rifah mula-mula? Saya nak tanya Abang Samad. Haji Zulkifli Yahya. Ada ke tak ini? Oh, tak ada ini. Saya nak tanya Haji Farida. Ma dalla ala syai'in mu'ayni. Mu'ayyanin. Bukan mu'aynin. Mu'ayyanin. Mu'ayyanin. Macam mana terjemah dia? Barang atau isim yang menunjuklah ia di atas isim yang tertentu. Di atas sesuatu yang tertentu. Syai' itu sesuatu Okey. Di atas perkara yang tertentu membeli. Okey. Maksudnya isim barang yang menunjuklah ia barang di atas sesuatu yang tertentu. Dia tentu. Itu dipanggil isim makrifah. Kita maklum Kemudian isim makrifah tu dia ada 5 pula. Bukan isim makrifah dia memang umum. Kerana dia ada khusus ada 5 pula dia punya bawah kategori dia. Mana dia? Yang pertama alismul mudmaru. Dipanggil isim dhamir. Dipanggil isim dhamir. Baik, Ahmad Samad. Apa takrif bagi isim al-alismul mudmaru? Ajar Rohana. Ma dalla ala mutakallimi aw mukhatabin aw ghaibin. Baik, terima kasih. Ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Itu senang je. Bila sebut kata isim dhamir, isim yang menunjuk di atas orang yang bercakap. Di isim dhamir lawan ni isim zahir. Ma dalla ala mutakallimin. Isim yang menunjuk di atas orang yang bercakap, au mukhatabin, ataupun isim yang menunjuk di atas orang yang dihadapkan cakapan, ataupun au ghaibin, ataupun isim yang menunjuk di atas orang yang tidak ada di sisi kita lah. Orang yang menunjuk kata isim yang menunjuk tidak ada orang yang hadapan kita. Itu panggil ghaib. Asal ghaib ni hilang. Baik. Habis itu, contoh dia bagaimana? Nahu ana wa anta. Jadi ana tu panggil dhamir mutakallim. Kalau anta tu dhamir apa? Mas Ahmad. Kalau anta tu dhamir apa? Ajar Rahaya. Tak tahu. Tak tahu apa ni. Dhamir mukhatab. Anta. Dia panggil dhamir mukhatab. Satu lagi ghaib. Contoh, tolong bagi saya satu contoh untuk dhamir ghaib. Hajar Rohana. Minta satu je. Huwa. Habis. Pak Hajar Rohaya. Pada Hajar Rohaya dia mengaji bahasa Arab dulu pada Hajar Rohana. Saya lupa terus, saya tinggal. Ni adik pitah dululah. Adik pitah kakak dah ni. Baik.
Habis itu. Itu dhamir, isim dhamir. Ni kita ulang sekali lalu Walismul alamu. Sebab lepas ni kita tak ulang. Hari ni kita habiskan bab ni, lepas tu kita tak ulang dah. Walismul alamu dan isi alam. Macam mana takrif bagi isi alam? Alam selamat, saya nak tanya lagi. Hajar Norma Darus. Apa takrif bagi isi alam? Ya Ustaz, takrif dia al-ismul ladzi yu'aininu musamma mutlaqan bila Musammahu mutlaqan. ya Musammahu mutlaqan. Oh. bila qaidi Jadi bila qaidit takallumi. qaidil ya. Bukan ada lam, dia ada ta kan? Oh, Bila qaidit takallumi, dia tak ada bila qaidil takallumi tak ada. bila qaidit takallumi awil khitabi awil ghaibah. Awil ghaibah. Baik, terima kasih banyak. Itu takrif bagi isi alam. Itu takrif bagi isi alam. Jadi isi alam isi apa? Al-ismul lazi isim yang yu'ayyinu. Yang menentulah ia isim itu akan dirinya. Mutlaqan semata-mata. Apa maksud semata-mata? Bila qaid ditakallumi dengan ketiadaan dikaitkan dengan orang yang bercakap, tak ada kait pun. Dan tidak ada kaitan yang tidak dikaitkan dengan orang yang dihadapkan cakapan, dan juga tidak dikaitkan dengan orang yang tidak ada di hadapan kita. Tu itu ghaibah dia panggil. Jadi itu dipanggil isim alam. Dipanggil isim alam. Tu dia baik. Qala al-musannif rahimahullah. Macam mana contoh isim alam? Nahu Zaidin wa Makkata. Kenapa panggil Zaid itu isim alam? Sebab Zaid tu ditentukan dengan nama dia, dengan diri dia. Bila sebut kata Zaid tu tertentu daripada seorang nama seseorang. Bila sebut Zaid itu tertentu dengan nama orang. Dia tidak ada kait dengan orang yang bercakap disebut Zaid. Itu bukan pada orang bercakap. Bukan orang yang hadapkan cakapan, bukan orang yang tidak ada yang hadapan kita. Dia sebut Zaid semata-mata. Ataupun Makkata, ataupun tempat. Semua kata Makkah tu kena pada tempat lah. Dia tidak kait dengan orang bercakap pun tak ada. Baik, habis. Walismul mubhamu. Dan juga isi mubham. Ini kita dah bahas malam. Apa dia syarat dia isi mubham? Allah selamat. Tak diap. Kak ini. Okay. Apa ni isi mubham syarat dia? Wa innama tu wa innama sumiyat Kenapa dia panggil isi mubham? kerana dia tidak jelas. Cuba baca bahasa Arab dia. Isim kesamaran. Wa innama sumiyat mubhamatan li annahu la ya'lamu ma'aniyaha minha bitta'yinin. Minta apa? Yang belakang ta'yini ke tulis. Saya tak pernah nampak. Bitta'yini. Macam mana tulis ni tak nampak? Aduh. Saya rasa ya lah. Saya tulis tu ya. Saya rasa Ustaz tulis tu ya. Bitta'yini. Ada dua ya. Double ya. Itu saya tulis macam tu lah. Tapi saya tak yakin saya tulis betul ke tidak. Allah, baru tulis sendiri tak faham. Bukan tak yakin saya saling Ustaz tu betul ke tidak. Saya tak tulisan Ustaz. Okey, tapi tengok. Baik, kenapa dia nama isi mubham? Wa innama sesungguhnya dinamakan. Bizalika dinamakan isim mubham tu nama mubham kerana tidak diketahuikan. La ya'lamu. Tidak diketahuikan akan
Lama padam. Lah ayat lama apa tu kat ini? La ya'lamu ma'aniha. Kerana tidak diketahuikan akan makna-makna isim mubham itu. Minha daripadanya daripada mubham tadi. Lepas tu bita'yini Ta'yini. apa? Bita'yini kan yang ditentukan. Dia tak ditentukan. Maksudnya tak diketahui itu dengan ditentukan. Tak tentu isim mubham. Bila sebut kata contoh apa tengok depan tu. Nau haza. Ini apa? Dia kesamaran situ ajarkan zaman. Bila sebut haza ini. Apa ini? Tak faham. Kita faham kata ini tu ini faham. Tapi kita akan kesamaran. Apa dia ini? Kita akan kesamaran apa tu ini. Tak faham. Dia kata. Wahazi. Ini. Wahaulai mereka itu. Siapa mereka itu? Orang kafir ke? Orang Islam ke? Orang lelaki ke? Orang perempuan ke? Tu. Haulai. Jadi dia panggil benda tu mubaham. Benda tu kesamaran bagi kita. Sebab tu dia bagi isim mubaham. Dah habis. Jadi isim mubaham ni dia melengkapi dua. Masuk pada isim mubaham tu dua. Apa dia ajar ana? Apa dua isim yang masuk dalam isim mubaham? Isim apa? Ajar ana? Tak faham Ustaz, alif lam ke? Tak masuk lagi. Ini kita cakap isim mubham. Isim mubham apa Isim isyarat Ustaz. isim Isim apa isyarat. yang masuk? Apa dia? Isim isyarat. Isim Isim mausul. isyarat dengan isim Mausul lah. mausul. Nampak? Tak boleh puji sangat je Rana. Nanti kakak tolong pula. Dia terkandung dalam isim mubham tu ada dua isim ajar Rana. Isim apa? Orang tanya esok. Bukan alif lam, tu bukan isim. Itu tanda. Apa yang kalau orang tanya apa yang terkandung dalam isim mubham tu? Kita jawablah. Ada dua. Satu isim mausul, satu lagi isim isyarat. Ismul isyarah. Nampak lagi ajaran tak? Soalan tu bagi faham betul-betul. Ya, Ustaz. Bukan saya tanya kata alif lam. Alif lam tu kan itu alamat. Tanda. Tu dah bawah tu. Dah habis. Kemudian tengok lagi walismul lazi fihi. Ini ke berapa ni? 4. Walismu ini syarat yang keempat bagi isim makrifah. Walismul lazi fihi alifu wal lam. Dan isim yang ada padanya, yang sabit padanya pada isim itu oleh alif dan lam. Maksudnya dia ada alif dan lam. Jadi isim tu nak kenal tu, nak kenal isim makrifah tu ajarana, dia mesti ada pada dia alif dan lam. Kalau tak ada alif lam, dia tak panggil isim makrifah. Ni basic semua tahu tu. Jadi isim yang ada padanya alif dan lam, maka itu kita panggil isim makrifah. Contoh lagu mana? Tengok depan. Nahu ar-rajuli wal gulami. Tu. Jadi masuk alif lam. Kita terjemah lelaki itu. Gulam itu, kanak-kanak itu. Tu baik. Di situ. Wa ma udhifa, ni yang kelima. Ini dipanggil yang kelima masuk bagai daripada isim makrifah. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Dan barang, yang ini isim. Isim mana yang diidafatkan akan dia akan ma tu akan isim itu ila wahidin diidafat kepada salah satu. Bukan satu. Wahidin ni pada salah satu. Isim tu diidafatkan, disandarkan kepada salah satu. Min hazil arba'ati, daripada ini 4. Apa 4? Ini 4. Isim dhamir, isim alam, isim mubham, isim yang masuk padanya alif dan lam. Tu. Habis itu, nampak? Contoh dia lagu mana?
Contoh kita kata kalau bagi isim makrifah, nahu apa? Contoh dia, gulami. Ni. Gulami. Tu isim tu disandarkan pada apa? Hajar Rahaya. Domain. Domain Domain. apa? Isim apa? Isim domain dia panggil. Isi domain. Right. Saya. Ah. Gulami. Hamba saya ataupun kanak-kanak ataupun hamba pun boleh. Kanak-kanak saya. Contoh. Kemudian kita kata Ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin pula. Ghulamu Zaidin. Ajar Faridah. Maka isim itu disandar pada apa tu? Pada alam. Zaidin tu alam. Nama Ulam. alam. Ulamu Zaidin. Ghulam tu apa? Ulamu untuk alam. Ulamu tu, Memang Zaidin tu alam. Ghulam tu ulam tu hamba. memanglah hamba bagi Zaid. Macam semalam kita beritahu apa aja kat ini. Ulam tu. Isim. 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 Dia sandar kepada isim. Dia sandar pada isim. Okey. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ghulamu haza. Ghulamu haza. Ghulamu haza tu nak tanya Ajar Nur Darus. Apa maksud kata Ghulamu haza? Dia maksud apa? Dia sandarkan isim dengan apa tu? Yang ni dia sandar kepada isim isyarah dan Isim isyarah. mausul. Tak, ni isim isyarah je, bukan mausul. Isim isyarah. Kalau mausul allazi. Betul. Semalam kalau mausul semalam ni. Ghulamu apa? Allazi qama abuhu. Ni disandar kepada isim, disandar kepada isim mausul. Ya. Qama abuhu. Okey. Ni dipanggil ulamu haza. Ini pada isim isyarat. Kalau ulamul lazi qama abuhu dipanggil isim itu disandarkan kepada isim mausul. Nah, habis itu. Mau tiga. Ni sekali lah ulam al-lazi itu sekali. Yang keempat disandarkan kepada alif. Alif lam. Contoh apa? Ghulamu ar-rajuli. Ar-rajuli. Ghulamu ar-rajuli, isim itu disandarkan pada apa? Abang Samad. Haji Zulkifli Akil. Ghulamu ar-rajuli disandarkan dengan isim apa tu? Disandarkan pada? Tak tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Kan dia tanda pada alif lam tu. Kan dia kata Ghulamur rajuli. Itu disandarkan pada alif lam. Kau contoh dulu dia kata apa? Dia kata wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Aku yang keempat tu apa? Maka di keempat tu disandarkan pada alif dan lam. Nahu dia kata dalam kitab tu ar-rajuli.
wal gulami. Maka dia masuk pada alif lam. Alif dan lam. Baik, habis itu dia katakan 4 semua tu. Ini masuk sekali Gulami ni masuk sekali. Ini sekali. 1, 2, 3, ini 4. Tu. Baik, qala al-musannif rahimahullah. Wa nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi. Dan bermula isim nakirah. Bermula isim nakirah ialah kullu ismin sya'i'in. Kullu ismin tiap-tiap isim. Sya'i'in yang melengkapilah ia kullu ismin tu. Fi jinsihi, pada jenisnya, pada jenis isim. Sya'i'in dengan mana melengkapi. Ataupun kita kata meliputi pun boleh juga. Maka isim nakirah itu ialah meliputi pada jenisnya, jenis bagi isim. Hi itu rujuk pada isim, jaga domain. Hi itu rujuk pada jenis, ajar baridah. Isim nakirah itu ialah tiap-tiap isim yang sya'i'in yang melengkapi ataupun yang meliputi. Sya'i'in itu meliputi mana? Fi jinsihi, pada jenisnya. Pada jenisnya. Pada jenis isim. Pada jenis isim. Lagu mana tengok? Lagi pula pada jenis dia tu sama, meliputi la yakhtassu, tidak menentulah bi isim tu, dengan isim tu. Tak menentulah dengannya dengan isim tu, wahidun, oleh suatu, duna akhara, tidak pada yang lain. Ini duna akhara ay duna ahadin akhara. Tak kena. Duna wahidin akhara. Jadi isim nakirah ni mudah-mudah dia apa? Ialah isim yang dihantarkan bagi satu fardu atau bagi satu seseorang yang tidak ditentukan. Kita kata tak ditentukan. Orang ke tak kira lah. Bagi satu perkara yang tidak ditentukan. Sebab itulah syarah dengan ada setengah syarah dia kata li fardin ghairi muayyani. Jadi isim nakirah dia kata hari itu dia kata ila sya'i'in. Kullu ismin sya'i'in. Tiap-tiap isim yang sya'i'. Apa sya'i'? Yang meliputi. Yang meliputi ataupun kita kata yang ialah sya'i'. Yang meliputi ataupun kita kata yang melengkapi pun boleh. Yang melengkapi pada jenis dia. Pada jenis isim tu. Isim ada banyak jenis. Tapi la yakhtassu. La yakhtassu ni dipanggil jumlah mufassirah. Nak mentafsirkan akan sya'i'un tu lah. Sebab apa boleh kata melengkapi pada jenis dia? Sebab apa boleh kata melengkapi isim tadi tu pada jenis dia? Jenis bagi isim tu. La yakhtassu sya'i'in. La yakhtassu bihi wahidun duna akhara. Tengok.
Jadi isim nakirah tiap-tiap isim yang meliputi ataupun yang meliputi kita panggil ataupun yang melengkapi. Yang melengkapi pada jenis dia. Jenis isim tu lah. Tapi la yaktasu bi wahidun duna akhara. Tapi nak mentafsirkan la yaktasu tidak menentulah bihi bi isim tu dengan isim tu wahidun oleh sesuatu duna akhara oleh sesuatu yang lain. Apa dia nak cerita? Jadi dia punya jenis dia tu tak sama. Dia tertentu kata benda tu terdahulu buat. Benda tu tak sama. Contoh gini kita kata. Isim nakirah, mudah-mudah kata ini ayat mudah. Isim nakirah ialah isim yang dihantarkan bagi seseorang yang bagi seorang yang tidak ditentukan. Contoh ke mana? Nahu rajulin wa gulamin. Nampak tak? Bagi contoh. Contohnya rajulun. Bukan rajulun Oh, minta maaf. Dia tak ada contoh tu. Tulis contoh dia apa? Contoh dia rajulun gulamun. Kenapa kita panggil isim nakirah? Dia kata dia isim itu ialah yang meliputi pada jenis dia, tapi dia tidak menentukan oleh seorang dengan ketiadaan seorang yang lain. Contoh kita kata gini. Kita kata rajulun. Maka rajulun tu dia tak menentu lelaki mana. Kita tulis mana-mana lelaki. Kita terjemah. Mana-mana lelaki. Ulamun. Mana-mana hamba. Sedangkan kalau nak menentukan kena tambah alif lam. Ar-rajulu. Tu nak menentu. Itu menentu ajaran mana? Kalau ar-rajulu alif lam. Tapi kalau tak ada lam, dia panggil isim nakirah. Dia tak menentu. Dia tidak ditentukan. Lelaki mana? Ma'allahu a'lam, mana-mana lelaki. Dia sebut rajulun. Tapi sebut ar-rajulu, lelaki itu. Tentu pada orang tu je kita nampak. Kita nampak orang tu je. Baik. Ini tak payah Kemudian wa taqribuhu. Bermula menghampirkan. Apa menghampirkan? Bermula menghampirkan isim nakirah kepada memahamkan mubtadi. Menghampir ni maknanya bermula takrif untuk menghampirkan segera untuk faham. Apa maksud takribuhu? Tengok ni. Ini nak mudah faham Takribuhu dengan mana? Muqarribuhu. Muqarribuhu ila fahmil mubtadi. Ila fahmil mubtadi. Muqarribuhu itu maksud kata wa takribuhu. Wa takribuhu dengan mana? Muqarribu ila fahmil mubtadi.
Apa maksud muqaribun? Bermula perkara yang menghampirkan isim nakirah itu, ini bagi rujuk pada isim nakirah. Bermula perkara yang menghampirkan baginya bagi isim nakirah itu ila fahmil mubtadi, kepada memahamkan akan orang yang mula belajar. Kepada memahamkan akan orang yang baru belajar. Ni takrif ni kena ambil. Yang tadi tu payah. Kullu ma apa? Kullu ismin syai'in. Tu payah tu. Kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi duna akhara tu. Tengok. Bermula menghampirkan bagi isim nakirah itu kepada memahamkan al-mubtadi. Mubtadi apa? Orang yang baru belajar. Kepada memahamkan untuk orang yang baru belajar. Ini takrif mudah sikit. Apa dia? Kullu ma saluha dukhulul alifu wallamu alaihi. Kullu ma saluha, bermula tiap-tiap barang, tiap-tiap isim yang patut oleh masuk, masuk apa? Al-alifu wal lamu alaihi. Patut ni bukan kata dah masuk alif lam, tak. Dia boleh terima masuk. Dia boleh terima alif dan lam. Bukan mesti-mestinya wajib, tak. Maksudnya tiap-tiap isim bagi barang, isim bagi barang yang patut oleh masuk oleh Allah, oleh alif dan lam. Habis itu. Jadi patut masuk oleh alif dan lam. Alaihima, di atas kedua-duanya, ke atas ar-rajul dan juga wal gulam. Habis itu. Dia kata apa tadi? Bermula perkara yang menghampirkan isim nakirah itu kepada memahamkan mubtadi, kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi, di atasnya, di atas ma tu. Lagu mana contoh dia? Ni memahamkan akan isim nakirah ila fahmi mubtadi. Dia kata wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi nahu ar-rajuli wal gulam. Nampak tak contoh? Dia kata tiap-tiap barang, tiap-tiap isim yang patut oleh masuk oleh alif dan lam. Masuk mana? Alaihi, di atasnya, di atas ma. Padang patut je. Boleh alif dan lam tu masuk di atas isim. Tak masuk pun tak apa. Tapi boleh, nak kata masuk tu boleh. Bagaimana contoh? Tengok. Nahu ar-rajuli wal gulami. Nahu ar-rajuli wal gulami. Jadi sebelum, tengok sebelum jadi ar-rajulu wal gulam, sebelum masuk alif dan lam, di atas rajul dan di atas rajul dan juga gulam, dia kata apa? Nakiratani, ialah dikatakan kedua-duanya nakirah. Kedua-dua musim itu ialah nakirah lah. Nahu ar-rajuli wal gulam, seperti lelaki, al-gulam, ar-rajul. Ar-rajul tu boleh masuk alif lam pada isim nakirah. Memang ada ar-rajul tu isim makrifah, ajar mana. Tapi boleh masuk alif lam. Gulam pun boleh masuk alif lam. Sebab kata isim yang patut masuk oleh alif lam di atasnya, di atas isim tu sendiri. Seperti al-gulam dan rajul.
Habis itu. Faham lagi ajaran lah? InsyaAllah faham. Ustaz. Kira mudah sikit lah. Bendanya patut senang, jadi Ustaz terang jadi pening. Apa yang benar? Dia nak Bendanya cerita, dia nak kalau cerita kata, dia ada dua takrif dia. Dia isim nakirah ada dua takrif. Takrif yang pertama dulu, dia agak susah sikit. Takrif dulu tu. Takrif dulu tu dia kata isim nakirah itu ialah tiap-tiap isim yang meliputi, yang melengkapi pada segala jenis dia, tapi yang tiada tertentu dengan dia oleh salah suatu dengan tiada yang lain. Maksudnya apa? Bila sebut kata rajul, dia tak tentu. Lelaki. Lelaki mana? Wallah alam. Mana-mana lelaki. Cuma jenis dia lelaki lah. Tapi lelaki tu tak tahu. Lelaki tu ditentukan dengan dia lelaki. Lelaki tu lelaki nama Zaid ke? Lelaki tu nama Omar ke? Dia tak menentu. Itu takrif yang pertama. Takrif yang kedua ni ajarannya dia mudah sikit. Dia kata wa taqribu dengan mana? Wa muqarribu ila fahmil mubtadi. Bermula perkara yang mendekatkan bagi isim nakirah itu ila fahmil mubtadi, kepada memahamkan akan orang yang baru belajar. Itu tu dia kata apa? Ni takrif dia. Kullu ma saluha dukhulul alifi wal lami alaihi. Tiap-tiap barang, tiap-tiap isim yang patut masuk alif dan lam di atasnya, di atas mak, di atas isim tu. Bila sebut patut ni tak mesti masuk alif lam tu, tidak. Contoh rajulun. Patut tak masuk alif lam? Patut, boleh masuk, tapi tak masuklah kita. Maka apabila dia boleh masuk alif lam, dikatakan rajulun ni, dia kata apa? Dia panggil isim nakirah. Dipanggil isim nakirah. Habis itu, contoh dia kata anau ar-rajuli wal ulam. Tapi dia patut masuk alif lam. Tu dia. Nampak lagi ajaran lah? okey, faham. Okey, Tapi baik. jelas Ajar sebab balik. penjelasannya agak rumit lah. Patutnya senang. Kita kata rajulun, tak payah apa yang sebab tarifan tu menjadikan ia susah. Sebab dia ada dua takrif. Sebab ada dua takrif tu yang kita kena ikut kitab. Lepas tu kita ada pandu kitab. Kalau kita nak belajar sekolah, dia tak ada bayang kata, kita cakap, isim nakirah tu tak ada alif lam. Senang je. Tapi bila mengaji kitab, dia kena tahu apa kitab tu cakap. Jangan kita faham ikut kita sendiri. Tu kitab je tu. Dia tak boleh skip-skip, tak boleh. Tu yang kelebihan kitab tu, kita bukan boleh faham saja. Bahasa Arab ni bukan nak faham, tapi nak faham ibarat kitab tu sendiri. Cakapan dia tu kena faham. Dia ada dua takrif. Takrif pertama tu susah sikit. Tapi benda sama je hakikat dia dua-dua tu. Cuma yang pertama tu nak cerita kata jenis sama tapi dia tak menentu. Tak menentu seorang tu nama Zaid ke Bakar tak. Dia kata rajulun, mana-mana lelaki. Lelaki mana? Wallah alam. Tapi kalau takrif kedua, nak segera faham, ni faham sikit. Kalau masuk alif dan lam, boleh masuk alif lam. Tak masuk pun tak apa, tapi boleh masuk. Maka itu dikatakan isim nakirah. Nampak lagi ajar Fadila? Nampak. Tapi tak okey lah kot. Benda pelan-pelan. Ustaz, kalau dalam bahasa Melayu, kalau kita panggil isim nakirah ni nama am, macam tu ke Ustaz? Saya tak pasti dalam, boleh jadi nama am. Nama Isim am nakirah sebab ni dia macam umum, lelaki. dia laki-laki mana? Maksudnya mana-mana lelaki di sini aku nak tolong ke depan. Bila semua lelaki tak kira Bakar ke Zaid ke, tak kira lah. Nampak tak? Tu isim nakirah tu. Mana-mana perempuan, tolong jumpa saya. Tak kira lah Fatimah ke, siapa ke, tak kira. Itu isim nakirah. Dia panggil isim, apa isim nakirah maksudnya? Kata nama am. Kata nama am. Tu. Ustaz tadi Ustaz sebut jumlah mufassirah ke apa Ustaz? Jumlah mufassirah ni jumlah untuk mentafsirkan. La yakhtassu tu dia panggil jumlah mufassirah. Ini dia nak tafsirkan apa yang dia maksud kata
isim yang melengkapi tu. La yakhtassu, dia tidak menentu. Itu panggil jumlah mufassirah. Jumlah nak mentafsirkan bagi syai'in tu. Jumlah tu kita panggil perhimpunan lah. Perkataan. Biar habis itu. Faham lagi tu kat ini? InsyaAllah Ustaz. Okey, baik. Jadi kita berhenti setakat tu dululah. Dah sampai masa dah tu. Minggu depan kita sambung babul atfi. Ni bab ataf pula. Ataf ni dia tak ada payah mana. Tapi kalau tak biasa ngaji dia payah jugalah. Dia ataf ni tak tahu dalam kita bahasa Inggeris verb ke adverb? Saya tak ingat. Apa tu? Adverb ke apa tu? Verb. Kepada, daripada. Tu panggil apa tu? Kemudian. Tu panggil apa tu? Bahasa Inggeris apa? Siapa tahu? Kat ini. Tengok orang ngaji orang putih lama sangat. Saya lupa dah. Dia panggil apa tu? Kat ini. Dia panggil adverb ke apa ke? Verb to be ke apa tu? Ni panggil ataf. Bahasa Arab panggil ataf. Saya tak pasti bahasa Melayu panggil bahasa Inggeris. Tak pastilah. Tapi contoh dia bagi kepada, daripada. Tu panggil apa tu kat ini? Kat ini? Panggil apa tu? Orang putih? Nanti dah lupa, nanti saya fikir-fikir bila datang ilham. Dah lupa lah. Kita cakap bila kita tak check grammar sekarang ni. Ngaji orang putih lama sangat, tak boleh. Okey, baik. Kita mesti setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Allahu khairan katsiran Ustaz. Terima kasih Okey Ustaz. Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Ya. InsyaAllah Ustaz jumpa lagi. Anjing nama senyap ni. InsyaAllah. Boleh. Pelan-pelan Ustaz. Okey. Okey InsyaAllah Ustaz ya. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adjektif lah Ustaz. Adjektif. Adjektif. Okey. Itulah ngaji lama sangat kaum putih tak boleh. Okey Kak. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak habis rekod lagi.